بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وبك اللهم نستعين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا رب العالمين. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas bagi kita jumpa hari ini sama dengan buku Riyadhus Shalihin, dan kita dah sampai bab nombor 7, dan sebenarnya kita dah mula dengan bab nombor 7 dan dah sampai hadis yang ke-6 daripada bab itu. بالأسانيد الصحيحة المتصلة إلى الإمام النووي أنه قال في كتابه رياض الصالحين قال باب اليقين والتوكل. قال السادس عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله عز وجل حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. معناه تذهب أول النهار خماصا أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا أي مبتلئة بالبطون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين رب العالمين. Hadis yang ke-79, hadis yang ke-6 maksudnya daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah mendengar Ibn Umar atau Umar? Daripada Umar. Umar daripada Umar radhiyallahu anhu. Ya, Umar. Beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, tentu Dia akan memberimu rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan perut lapar dan pulang di waktu petang hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmizi, beliau berkata hadis ini hasan. Maknanya kamu keluar pada awal hari dalam keadaan lapar, iaitu perut kamu dalam keadaan lapar, dan kamu pulang pada petang hari dalam keadaan perut kenyang. So sebab borong itu dia tak tahu makanan dia dekat mana. Tapi masa yang dia tawakal, dia pasti Allah Subhanahu wa taala yang bagi rezeki, dia membuatkan sebab sahaja. Sebab dia keluar rumah dan kita tidak tahu apa yang berlaku di luar rumah. Itu yang paling penting. Kalau setiap orang dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia ambil sebab sahaja, bukan yang semua fikir dia, semua amalan dia fokus di atas sebab itu. Kalau ambil sebab ni lebih baik kalau pada sebab itu. Kalau sebab ni dia tak perlu fikir banyak. Okay? Dia ambil sebab sahaja. Sebab rezeki sama sebenarnya. Kalau kita fikir banyak, tak fikir banyak, rezeki sama. Tapi yang paling penting kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay, hadis yang seterusnya, qala as-sabi'u an Abi Umarah al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fulan idza awaita ila firashika faqul Allahumma aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa alja'tu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل وذكر نحوه ثم قال واجعلهن آخر ما تقول. Maksud hadis ke-7 daripada Abu Umarah Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai fulan, jika kamu pergi ke tempat tidurmu maka bacalah, ya Allah, kepadamu aku serahkan diriku, kepadamu aku hadapkan wajah, kepadamu aku sandarkan tulang belakangku dengan penuh rasa harap dan takut kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tidak ada jalan selamat darimu melainkan lari kepadamu. Aku beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan dan dengan nabimu yang engkau tugaskan. Jika kamu meninggal dunia pada malam itu, engkau benar-benar mati atas fitrah. Jika engkau masih berusia panjang sehingga keesokan hari, maka engkau mendapatkan kebaikan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada Al-Bara', beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka berwuduklah seperti kamu berwuduk untuk mengerjakan salat.
Kemudian berbaringlah di atas sisi kananmu dan bacalah. Dan dia menyebutkan doa seperti yang telah disebutkan tadi. Kemudian beliau berkata, jadikanlah bacaan doa tersebut sebagai akhir daripada ucapanmu. Subhanallah, Al-Imam Nawawi dia adalah faqih. Kalau dia sebutkan satu hadis atau satu riwayat, dia akan bagi satu riwayat yang lain atau yang ada satu makna tambahan. Ni riwayat yang pertama itu doa dia sahaja. Idza awaita ila firashika faqul. So di sini idza awaita ila firashika, dia tak sebutkan apa yang sebelum kalau dia datang ke katil dia. Sebelum dia di dalam riwayat yang lain yang dia bagi tahu Rasulullah, dia bagi tahu dekat Sayyiduna Al-Bara, ambil wuduk dulu. Walaupun kalau dia baru tidur atau dia masuk tidur, wuduk dia hilang sebenarnya. Ramai orang dia kata itu macam tak logik atau macam tak function. Kenapa dia ambil wuduk walaupun selepas 1 minit atau 10 minit dia akan tidur dan wuduk dia akan hilang. Okay? So walaupun tapi ini ibadah kepada Allah SWT satu, dan yang kedua ada manfaat daripada. Apa manfaat dia? Hadis ni. Dia kata kalau dia mati, dia akan mati di atas fitrah. Kalau kita dengar perkataan fitrah, kita akan ingat satu hadis daripada Rasulullah yang Rasulullah bersabda, qala yusbihu min ibadi mu'minun wa kafir. Ramai orang masa yang dia bangun, mungkin dia akan bangun dengan iman atau dia bangun dengan kufur. Macam mana dia tidur dengan iman, bangun dengan kufur? Okay? Bahaya sebenarnya. Kita tidak tahu apa berlaku di dalam malam atau di dalam tidur kita. Okay? So maknanya qala wa yusbihu ahaduhum mu'minan wa yumsi kafiran. Masa yang dia bangun pagi dia mukmin, tapi tak sampai malam dia jadi kafir. Mungkin ada satu orang mensesatkan dia, yani banyak faktor sebenarnya. So maknanya hadis ni dia akan tolong kita untuk tinggal di atas fitrah. Ni satu. Yang kedua, kalau dia bangun, dia akan dapat khair. Dia akan dapat kebaikan daripada Allah SWT. Sebab apa? So, dia dah buat satu amalan yang sebelum tidur. Ramai orang dia tanya, macam mana saya akan dapat khusyuk di dalam salat? Sebenarnya, kalau baru takbir dan masuk salat, tak boleh dapat khusyuk itu. Ada beberapa langkah atau beberapa peringkat-peringkat yang sebelum masuk salat yang kena membuatkan dia. Kalau dah buatkan dia sebelum masuk salat, baru boleh dapat khusyuk di dalam salat. Okay? Itu macam warm up sebelum masuk salat. Ni sama juga. Untuk esok, kita akan prepare daripada hari ini. Kita akan warm up daripada hari ini. Okay? Sebelum tidur, kita dah sedia untuk tidur. Okay? Ni satu, untuk wuduk. Yang kedua, Rasulullah dia suruh dia untuk tidur di atas sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Okay? Apa faedahnya? Kita sama akan ingat satu hadis. Rasulullah bersabda, kalau satu orang dia dapat memimpi yang buruk, so maknanya dia dah tidur di atas sebelah kiri. So yang paling penting, kita akan tidur di atas sebelah kanan, so tak ada satu mimpi yang teruk. Okay? So ada banyak kelebihan yang kita akan faham. Wuduk ni satu. Yang kedua, tidur di atas sebelah kanan. Yang ketiga, doa sebelum tidur. Okay? Dan baru kita dah sedia untuk hari esok. Ramai orang dia tanya, Ustaz, masa yang saya bangun dengan malas, susah nak gerak, macam tak tahu macam mana nak pergi kerja, macam tak ada motivasi awak semua. Sebenarnya, ni ada satu hadis daripada Rasulullah. Rasulullah dia bagi tahu dekat Sayyiduna Ali dan Sayyidatuna Fatimah. Qala idza awaituma ila firashikuma faqula subhanallahi 33. Dia akan tasbih 33, tahmid 33 dan takbir 34. Okey? Qala fa inna dhalika khairul lakuma min khadim. Itu lebih baik kalau ada hamba atau ada satu orang yang tolong kamu. Okey? So sebenarnya tasbih itu dia akan tolong kita untuk bangun esok dengan power, dan kita macam refresh, kita aktif dan kita boleh pergi kerja atau pergi sekolah atau datang kelas apa semua. Okey, hadis yang seterusnya, qala ats-tsaminu an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu an Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi at-Taymi radhiyallahu an. Wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabatun radhiyallahu anhum. قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا
فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. متفق عليه. Maksud hadis yang ke-8 daripada Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Uthman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taimi bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy At-Taimi, dan dia dan ayahnya dan ibunya merupakan sahabat kepada Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhum. Katanya, saya pernah melihat kepada tapak-tapak kaki orang musyrik ketika kami bersembunyi di dalam gua dan mereka yakni berdiri di atas kepala kami. Saya berkata, ya Rasulullah, seandainya salah seorang daripada mereka melihat ke bawah kaki mereka, nescaya mereka nampak kita. Baginda bersabda, bagaimana sangkaanmu wahai Abu Bakar terhadap dua orang yang Allah adalah yang ketiganya? Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Al-Imam An-Nawawi kalau dia nak sebutkan satu sahabat yang daripada sahabat yang 10 sahabat al-ashara al-mubashirin bil jannah, kali yang pertama dekat buku dia akan sebutkan nasab dia sampai Quraisy. Okey. Atau kadang-kadang bukan sampai Quraisy, sampai moyang yang sama dengan Rasulullah. Kalau Sayyidina Abu Bakar, dia akan jumpa moyang Rasulullah dengan Ghalib. Masa yang dia dah sampai ke Ghalib, dia kata Al-Qurashi. Kalau belum sampai lagi, dia akan tambah lagi nama sampai dia akan sampai dekat satu atau moyang dekat atas sama dengan keturunan Rasulullah. Okey, dan di sini dia bagi tahu Sayyidina Imam Nawawi, ayah dan ibu Sayyidina Abu Bakar dua-dua dia masuk Islam. Dan dua-dua adalah sahabat. Okey, sebab ada khilaf. Ada beberapa ulama dia kata bukan, tapi ar-rajih yang paling kuat adalah dua-dua dah masuk Islam dan dua-dua sahabat. Okey, Sayyidina Abu Bakar sebenarnya dia ada yakin Sayyidina Abu Bakar. Tapi kalau kita dengan action, kita macam takut, kita tak tahu kenapa. Macam masa yang Sayyidina Abu Bakar dia pergi dengan hijrah sama dengan Rasulullah, kadang-kadang dia sebelah kanan Rasulullah. Kadang-kadang dia tukar dan pergi sebelah kiri. Kadang-kadang depan, belakang. Dia tengok, dia macam takut. Dia macam risau. Tahu? Nah, itu yang kawan kita. Kalau kawan kita dia macam tu, dia risau pada kita, selalu dia cuba macam mana dia jaga kita, itu yang as-siddiq, yang benar, yang baik. Okey, kawan yang baik. So di sini, Sayyidina Abu Bakar, masa yang dia di dalam cave itu, dan dia nampak ni orang kafir di atas mereka. Dia kata kalau dia nampak bawah, dia akan nampak Rasulullah. Dan Rasulullah dia bagi tahu, tawakal atau yakin. Dia kata macam mana kalau Allah sama dengan kita. Okay? Dan di sini ada satu masalah yang berkait dengan akidah. Yang ramai orang dia kata, Allah dekat mana? Okay? Kalau mengikuti hadis ni, kita akan kata Allah fi kulli makan. Di dalam semua tempat, mana-mana boleh jumpa Allah SWT. Tapi yang ahli as-sunnah wal jamaah mereka percaya Allah Subhanahu wa taala atas arash dia dan arash Allah Subhanahu wa taala dekat langit, dekat as-sama. Okey, itu yang kita percaya ahli as-sunnah wal jamaah. Okey, hadis yang seterusnya qala at-tasi'u an ummil mu'minina ummi Salamah wasmuha Hind bintu Abi Umayyah حذيفة المخزومية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. قال حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال الترمذي حديث حسن صحيح وهذا لفظ أبي داود. Maksud hadis ke-9 daripada Ummul Mukminin Ummi Salamah dan namanya Hindun binti Abi Umayyah Huzaifah Al-Makhzumiyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya Nabi SAW ketika keluar dari rumah baginda berdoa dengan menyebut nama Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada tersesat atau disesatkan oleh orang lain, daripada tergelincir atau digelincirkan oleh orang lain, daripada menganiaya atau dianiaya oleh orang lain, dan daripada melakukan kebodohan atau dibodohkan oleh orang lain. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmizi dan lain-lain dengan sanad-sanad yang sahih. Imam Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih dan ini adalah berdasarkan lafaz Imam Abu Daud. Okey, ni
doa yang dia sebutkan di sini, dia macam tak ada kelebihan atau tak ada fadilat. Tapi kalau kita sambung nanti dengan hadis yang seterusnya, hadis nombor 10, kita akan dapat apa faedahnya. Okey, apa kelebihan atau fadilat hadis ni. Okey, kita akan sambung. Al-ashiru an Anas radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم وقال الترمذي حديث حسن. زاد أبو داود فيقول يعني الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. Maksud hadis yang ke-10 daripada Anas radhiyallahu an katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berdoa iaitu ketika mahu keluar rumahnya dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan upaya dengan pertolongan Allah, maka dikatakan kepadanya, kamu telah diberikan petunjuk dan kamu telah diselamatkan dan telah dilindungi, dan syaitan segera menjauh daripadanya. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai dan lain-lainnya. Imam At-Tirmizi berkata, hadis ini hasan. Imam Abu Daud menambah, mereka iaitu syaitan tadi berkata kepada syaitan yang lain, mungkinkah kamu menggoda seseorang yang telah diberikan petunjuk, diselamatkan dan dilindungi? Okey, tengok apa kelebihan dia. Hidayah, selamat dan perlindungan daripada Allah SWT. So kalau satu orang dia dapat gangguan daripada jin, atau satu orang dia macam sesat, dia tak tahu macam mana membuat amal yang salih, atau tak tahu macam mana membuat taat kepada Allah SWT. Itu kenapa? Sebab dia tak sebutkan doa ni. Okey. Selalu mereka akan jawab, oh saya lupa. Ya, lupa. Kita manusia, selalu kita akan lupa. Dan kita nama kita insan daripada an-nisyan, lupa sebenarnya. Tapi yang paling penting, kalau satu orang manusia yang pandai, satu orang Islam yang pandai, yang dia akan berkait doa-doa atau zikir-zikir dengan peringatan. Contoh, kalau satu orang dia keluar rumah, tengok kalau macam ada pintu, boleh letak satu papan yang kecil, du'aul khuruj minal bait. Okey, doa untuk keluar rumah. Itu satu peringatan. Ataupun mungkin ada budak yang kecil, dia datang dan dia cabut papan itu. Okey, macam mana? Dia selalu akan fikir macam ni. Kalau saya naik kereta dan saya tekan ikon itu, yang button ikon itu adalah doa al-khuruj minal manzil, doa keluar rumah. Selalu berkait di antara button itu dengan doa yang di sini. So kita boleh ingat. Kalau kita lupa tak apa. Kalau kita keluar daripada rumah, macam ada satu bukit yang akan naik, atau ada yang akan turun. Okey, yang naik itu atau turun itu satu peringatan kepada kita. Berkaitkan dia sahaja. Okey, berkaitkan. So kita nanti lama-lama itu jadi macam adat kita. Macam baru keluar, terus kita akan sebutkan doa itu. Cuba berkaitkan dia dengan satu peringatan. Papan ke, button ke, pintu ke, apa-apa boleh berkait. So boleh ingat nanti. Sebab tengok kelebihan dia macam baik sangat. Hidayah, lepas tu selamat, lepas tu perlindungan daripada Allah SWT. Sebutkan dia. Kalau nak sebutkan yang panjang, kalau boleh hafal yang panjang, Alhamdulillah. Tapi kalau tak mampu, tak apa yang kecil itu. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Ni yang pendek. Tapi kalau boleh sebutkan yang panjang itu lebih baik sebenarnya. Okey, hadis yang seterusnya. Qala wa an Anas radhiyallahu anhu qala, كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف فشكى المحترف أخاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به. رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم. يحترف يعني يكتسب ويتسبب. Maksud hadis yang ke-11. Dan daripada Anas radhiyallahu an katanya, ada dua orang yang bersaudara. Ketika zaman Nabi SAW, salah seorang daripadanya mendatangi Nabi SAW dan seorang lagi bekerja mencari rezeki. Saudaranya yang bekerja tadi mengadukan tentang saudaranya yang tidak bekerja kepada Nabi SAW. Maka baginda bersabda, barangkali kau diberikan rezeki oleh Allah dek kerana dia itu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dengan sanad sahih mengikut syarat Imam Muslim. Makna yahtarif memperolehi dan menyebabkan.
So maknanya dua orang ini adik beradik, satu orang dia kerja, masa apa yang dia dapat, macam dia dapat 100, dia bagi adik dia atau abang dia 500 dan dia 50 dan dia dapat 50. Okay, contoh. Masa yang dia macam rasa macam penat, selalu dia kerja, dia duduk macam dekat masjid cari ilmu, dia mengadu. Okay, ulama kita mereka bincang masalah ni. Ni untuk semua orang, sesiapa yang ada adik beradik yang mereka boleh buat ni, atau ni khas untuk salah satu orang yang dia cari ilmu. Dan cari ilmu di sini maksudnya ilmu syariah, okey, ilmu fiqh atau tauhid atau akidah atau tausiah apa semua yang berkait dengan agama. Okey. So ulama kita mereka kata tak, ni khas untuk orang yang dia cari ilmu syariah. Okey. So maknanya kalau kita bagi macam duit kepada satu orang yang dia cari ilmu, sebenarnya kita akan dapat yang sama. Qala la'allaka turzaqu bihi. Mungkin kamu dapat rezeki itu sebab adik kamu atau abang kamu yang dia cari ilmu. Kalau tak nak bagi dia macam 50 ringgit itu, kalau tak bagi dia, mungkin esok tak dapat 100. Mungkin dapat 50 sahaja. Yang biasa, yang selalu dapat. Okay? So kadang-kadang kalau kita sponsor atau kita tolong satu orang yang dia cari ilmu, Allah SWT akan tolong kita dan bagi berkat insyaAllah. Okey, bab yang seterusnya, bab nombor 8. Qala babun fil istiqamah. Qala Allah Ta'ala fastaqim kama umirt. Wa qala Ta'ala innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قال والآيات في الباب كثيرة معروفة. الصوت يا شيخ أديب، الصوت. Firman Allah Ta'ala, maksudnya, tetap luruslah engkau sebagaimana diperintahkan kepadamu, dalam surah Hud. Dan firman Allah Ta'ala maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu berasa takut dan janganlah kamu berasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh syurga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan firman Allah Ta'ala maksudnya, sesungguhnya orang-orang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran, kebimbangan terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita, ini bersedih. Mereka itulah penghuni-penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Okey, ni ayat yang Imam Nawawi dia sebutkan, dia tengok Imam Nawawi dia susun dia. Ayat yang pertama dia memakai fi'lul amr, istaqim. Istaqim itu macam satu arahan daripada Allah SWT. Okey, kalau arahan Allah SWT maknanya itu wajib. So, tapi wajib kalau berkait dengan hukum-hukum syariah. Tapi kalau dia berkait dengan takwa atau berkait dengan iman, itu maksudnya lebih baik kalau kita buat istiqamah. Itu lebih baik kalau tambah takwa atau tambah iman. Okay? So di sini fi'lul amr bukan yang wajib yang mesti buat, sebab bukan semua orang yang dia boleh istiqamah. Okay? Okay, ini yang pertama. Yang kedua, apa maksud istiqamah? Istiqamah di dalam bahasa Arab daripada perkataan qama atau qawama. Qawama maknanya dia macam dia stick atau dia macam pergi jalan lurus, atau boleh kata beriltizam dengan taat Allah SWT. Fastaqim kama umirta. So Allah suruh Rasulullah untuk istiqamah, dan Allah suruh kita untuk ikut Rasulullah, maknanya kita kena buat istiqamah. Ni ayat yang pertama.
Ayat yang kedua, ni berkait dengan kelebihan istiqamah. Kalau satu orang dia membuatkan istiqamah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tatanazzalu alaihimul malaikah. Mereka boleh nampak malaikat, tahu? Ya. So ada ramai sahabat Rasulullah yang mereka duduk sama dengan Rasulullah dan mereka beriman dan mereka buat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jaga diri daripada maksiat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka nampak malaikat. Macam orang yang jihad fisabilillah, dia nampak malaikat. Masa yang roh dia keluar, dia senyum. Kenapa? Sebab dia nampak malaikat. Kenapa? Sebab dia istiqamah kepada Allah SWT. Okey, ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Rabbuna Allah maknanya tauhid kepada Allah SWT. Apa boleh faham? Kalau tidak ada tauhid, maknanya tidak ada faedah daripada istiqamah. Tauhid yang paling penting. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Allah tak terima kalau tauhid dekat sana tak ada. Okey, so tauhid dulu dan lepas tauhid baru dia akan membuatkan istiqamah. Okey, kalau dia dah buat dua benda ni, tauhid dan istiqamah kepada Allah SWT, apa boleh dapat? Qala fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tak takut dan tak rasa sedih. Okey, orang yang tak takut dan tak rasa sedih itu adalah siapa? Wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. So itu wali-wali Allah SWT. So ada banyak cara atau banyak jalan untuk dapat wali Allah SWT. Boleh ikut satu cara yang itu yang beriman dengan Allah SWT. La khaufun 'alaihim alladzina amanu wa kanu yattaqun. Beriman dan takwa kepada Allah SWT itu satu orang wali. Ataupun boleh ikut cara yang di sini, tauhid dan istiqamah. Okey, tauhid dan istiqamah. Okey, saya akan bagi satu contoh di dalam dunia ini. Dia istiqamah di atas amar bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Mana-mana dia pergi, mana-mana dia jumpa sesiapa orang tinggi, orang biasa, orang awam, dia amar bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Kalau dia takut, kalau dia tak takut, kalau dia ada punishment, dia akan membuatkan amar ma'ruf dengan kawan, dengan relatives, dengan orang yang dia suka, orang yang tak suka, selalu dia membuatkan amar bil ma'ruf. Itu istiqamah. Okey, kalau sifat itu sama dengan tauhid, dia jadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Mereka akan dapat syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Jazaan bima kanu ya'malun. Itu macam pembalasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Okey, qala wa an Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. Maksudnya, dan daripada Abi Amr, dan ada yang disebutkan namanya Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an. Beliau berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepada saya satu perkataan yang saya tidak menanyakannya kepada sesiapa pun selain engkau. Baginda menjawab, ucapkanlah saya beriman kepada Allah, kemudian beristiqamahlah, yang ini dengan keimanan itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, so kalau kita nak ikut nasihat atau apa yang Rasulullah dia bagi tahu dekat ni Sayyiduna Sufyan bin Abdullah, itu cukup kepada kita. Iman dengan Allah SWT dan istiqamah. Okey, istiqamah itu dengan hal kita di dalam hati, di dalam batin kita dan di luar. Okey, dan dekat zahir kita. Dua-dua istiqamah. Kalau dia beriman dan istiqamah, itu sahaja. Walaupun tauhid itu penting, mesti ada tauhid. So tauhid itu macam kaedah. Kalau kaedah kita macam tak kuat, apa yang kita membina di atas dia semua akan jatuh. Okey, so takwa, so tauhid, lepas tu iman kepada Allah SWT dan istiqamah, itu cukup. Naam. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله قالوا ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل رواه مسلم. والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير والسداد الاستقامة والإصابة ويتغمدني يلبسني ويسترني. قال العلماء معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى. قالوا وهي من جوامع الكلم وهي نظام الأمور وبالله التوفيق.
Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu bersikap sederhana, teruslah beramal secara benar dan ketahuilah bahawa tidak ada seorang pun dari kamu yang akan selamat hanya kerana amalnya. Mereka bertanya, dan Tuan juga tidak selamat ke wahai Rasulullah? Baginda menjawab, saya juga tidak selamat kecuali jika Allah menyelimuti saya dengan rahmat dan kurnia-Nya. Hadis riwayat Imam Muslim. Al-Muqarabah adalah sikap yang sederhana dan seimbang tanpa melampaui batas dan tidak pula lalai. Dan as-sadadu adalah istiqamah dan beramal secara benar. Para ulama menjelaskan bahawa istiqamah itu adalah sikap konsisten dalam mentaati Allah Ta'ala. Ia satu perkataan yang ringkas namun padat dan ia adalah kunci kejayaan dalam segala sesuatu. Dan kepada Allah kita memohon taufik. Ya. So, hadis yang di sini sama juga ulama kita ada bincang pasal dia. Macam mana satu orang dia buat banyak amal dan terakhir sekali dia tak masuk dengan amal dia akan masuk dengan rahmat Allah SWT. Macam mana itu? Sebab amal kita dia tak deserve, dia tak mustahak untuk masuk syurga. Masuk syurga yang paling besar yang kita tak boleh imagine macam mana dia. Okay? Tapi untuk ni ulama kita kata bukan daripada amal kita sebab amal kita tak cukup. Okey, sekarang kalau kita nak kira macam satu orang umur dia macam umur Rasulullah 63. Okey, 63 berapa tolak sampai dia jadi baligh? 12 tahun tolak dia. Okey, lepas tu berapa jam dia tidur setiap hari? Setiap hari dia tidur 8 jam, 9 jam, itu macam separuh umur dia. Okey, maknanya boleh tolak daripada 63 boleh tolak 30. Okey, 30 dan tadi 12, so dia akan jadi, so maknanya boleh kata mungkin kalau nak kira macam 5 tahun sahaja yang kita ibadah kepada Allah SWT. Mana dengan 5 tahun sahaja kita akan dapat syurga yang panjang dia macam langit dan bumi. Arduha samawati wal ard. Itu amal kita tak cukup. Tapi kita ambil sebab sahaja. Sebab Allah suruh kita membuatkan. So kita akan masuk syurga dengan rahmat Allah SWT. Ini yang pertama. Yang kedua di sini, walaupun Rasulullah, ya, sebab Rasulullah dia macam manusia dan Allah Subhanahu Wa Taala suruh Rasulullah untuk syahadat di atas diri sendiri, iaitu dia adalah Rasulullah. Itu kadang-kadang Rasulullah dia akan sebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Dia tak sebutkan wa anna Muhammadan. So maknanya dia kena saksi di atas diri sendiri iaitu dia adalah Rasulullah. So di sini Allah SWT akan bagi rahmat kepada dia. Imam An-Nawawi dia sebutkan di sini makna al-istiqamah luzumu ta'atillah. Itu yang saya bagi tahu tadi, beriltizam dengan taat Allah SWT. Apa yang Allah suruh kita buat. Apa yang Allah suruh kita untuk menjauhi, kita menjauhikan. So itu yang al-istiqamah. Okey, yang terakhir dekat mula-mula hadis ni Rasulullah bersabda qaribu wa saddidu. Qaribu sebenarnya daripada perkataan qarib macam dekat. So, qaribu maknanya mendekatkan. Okey, so apa boleh faham daripada perkataan ni? Selalu manusia atau dua orang atau satu grup mereka ada khilaf di antara mereka. Kita akan cuba macam mana mendekatkan opinion mereka. Atau cuba macam mana kita akan kumpul atau buat macam ukhuwah Islamiyah. Sebab semua orang macam fikir dia atau opinion dia lain pada orang yang lain. Tapi kita cuba macam mana kumpul mereka, macam mana mendekatkan di antara mereka. Qaribu wa saddidu. Okey. Okey, itu sahaja yang untuk kelas kita atau majlis kita hari ini. Dan insyaAllah kita akan sambung minggu depan dengan bab nombor 9 insyaAllah. Subhanakallah wa hamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asr inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan. Salam.